Dinda. Ya, Kanda. Nampak daun merata-rata. Kenapa Dinda bermain mata? Ada gunung, ada gua. Kanda Haziq tiada dua. Nampak tak? Nampak. Tiba-tiba tunjuk kaki Dinda. Wah, kaki keluar TV. Okey. Itulah dia. Sebenarnya, pantun klasik memang sangat-sangat indah. Dan kalau kita dengar betul-betul, baca betul-betul, dia ada maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat dekat dalam pantun tu. Ya. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Ketua Satu Persatuan Penulis Negeri Sembilan iaitu Nisa Harun untuk kita bercerita indahnya pantun klasik ini. Assalamualaikum Nisa. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zeti dan Haziq? Khabar baik. Alhamdulillah, Ya Allah, bila sihat. dengar suara cakap tu kan. Dah tahu dah. Tengah duduk depan cikgu bahasa Kan? Melayu ni. Nak kena marah ni. Pantun teruk sangat tadi. Okey. Jadi Nisa, kita sebenarnya ada satu pantun dekat sini. Boleh tak kita bacakan ataupun Nisa nak bacakan? Silakan bacakan pantun tu dulu. Okey. Okey, kita baca seorang satu rangkap lah. Boleh. Okey. Pucuk pauh delima batu, anak sembilan di tapak tangan. Sungguh pun jauh negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Okey, itu Haziq punya. Zeti Zeti? punya pula, Nisa. Okey. Silakan. Cukup wangi bunga kesidang, makin pagi makin berbau. Berapa tinggi gunung ledang, sudah daki baru tahu. Gitu. Sikit, Nisa punya turn. Oh, saya menyentuh pula ya. Kena baca lagi satu. Lagi satu. Baik, bunga tanjung kembang semalam, pohon tinggi tidak berduri. Gelombang besar di laut dalam, kerana Tuan, saya kemari. Oh, bila dengar Projection tu, suara itu. tu penting. Ya, itu yang mainkan Wow. peranan sebenarnya, Nisa. Okey. Ya, Kalau kita ini yang dengar sebenarnya pantun diucapkan secara santai dan secara tenang. Kadang-kadang kita tengok dalam pertandingan pantun tu mereka baca pantun macam baca saja. Dia sebenarnya baca pantun ataupun kita melafazkan, mengujarkan pantun, dia tidak perlu macam dramatik sangat kecuali lah di situasi itulah situasi dramatik. Tapi kalau kita tengok pantun dilafazkan secara bersahaja, iaitu dengan tenang dan relax aja. Jadi kita apabila mengucapkan tu, tadi saya tengok Haziq dan Zeti mengucapkan dengan begitu tenang dan barulah maksud dia sampai kan. Jadi bila kita sampaikan dengan cara yang begitu. Okey. Tapi macam dalam pantun ni sendiri Puan Nisa, kalau kita tengok dia ada makna tersirat, ada pembayang dekat situ kan. Dan dia ada juga hubungan tersirat di antara pembayang dan juga maksud dekat dalam pantun tu. Benar. Mungkin Puan Nisa boleh ceritakan sikit dalam pantun tadi tu sebenarnya yang kita baca tadi tu, apa sebenarnya pembayang maksud tersirat yang nak disampaikan tu? Okey, kita tengok pada pantun yang pertama yang Haziq bacakan tadi tu, pucuk pauh dia 5 batu, anak 9 di tapak tangan Tengok pantun tu, tengok pembayang dia dulu. Kalau kita tengok pucuk pauh ataupun buah pauh ialah buah yang masam ataupun jenis-jenis family buah-buah yang masam lah, mangga dan sebagainya, mempelak pauh Pauh, Jadi ya. biasanya pokok-pokok yang pauh ni buah dia sebelum berbuah dia berpucuk, berbunga dan sebagainya. Cuba tengok pucuk pokok-pokok yang berbuah ini biasanya bukan warna hijau lah. Ada hijau tapi kebanyakannya kemirah-mirahan ataupun macam warna coklat gitu Dia nak menunjukkan warna dan delima batu ialah satu cara untuk disebut batu delima batu. Dia dalam sastra kita panggil inversi, kita invert ke belakang kan dia sebab nanti nak rimakan dia Jadi pucuk pauh delima batu, anak 9. Yang ni saya tengok dalam beberapa kajian juga ada beberapa pendapat. Satu pendapat mengatakan anak 9 ini ialah batu yang diikat di keliling cincin Tengah-tengah tu batu warna merah. Sebab tadi kan kita tengok pucuk pauh ada 5 batu kan. Warna merah. Kelilingnya diikat dengan anak 9 iaitu jenis ikatan cincin. Jadi apabila dibacakan pucuk pauh ada 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Gini. Maknanya Cincin tu kat tangan dia. Dia letak kat tangan dia. Kenapa? Sebab sambungan dia, walaupun jauh negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Maknanya macam orang nak berpisah kan. Jadi kalau dulu-dulu, orang nak berpisah, kita yang perempuan atau isteri akan, ni contohlah selendang selendang. Kemudian biasanya selendang ini dimasukkan cincin tadi. Cincin tadi dimasukkan dalam ni. Dipulangkan. Ikatkan cincin tu. Ini. Kemudian selendang itu nanti dihadiahkanlah kepada
perwiranya, kepada suaminya, kepada kekasih ke. Kemudian selendang ini biasanya dibuat dari jenis-jenis, ini contoh selendang, ini selendang moden. Tapi maknanya selendang itu biasanya mungkin kain cindai, kain sutra ke apa-apa saja yang diikat oleh lelaki tadi kat pinggang. Kalau luka misalnya, kain cindai boleh membebat luka kan. Jadi dia ada tujuan lah. Kemudian sekiranya si lelaki tadi ataupun yang wira kita ni pergi berperang dan tidak kembali, suami kita panggil kawan ni seperjuangan itu akan ambil kain ni dan cincinnya dikembalikan kepada yang memberi cincin tadi, tuan punya cincin ini, tanpa perlu kata apa-apa kan. Maksudnya dia dah matilah ataupun sudah tidak boleh kembali lagi. Maknanya tak payah nak sampaikan berita tu mulut ke mulut. Dulu orang tak payah cakap banyak-banyak lah, tengok simbol je. Kemudian sekiranya dia kembali, dia belum kembali selepas perang dan selepas perjuangan itu, dikembali kepada orang yang memberi cincin, kerana ini adalah janji mereka. Romantis kan pantun ni sebenarnya. Tapi kalau dia balik dengan selamat, Puan Nisa? Baliklah, bawa lah balik. Dia bawa kat sini. Dia jual pula kat sana kan. Sarung kat semula macam tu. Jadi tengok balik pantun tu sungguh pun jauh. Negeri satu ni ialah negeri yang abadi kan, negeri yang kita tak pasti kita balik ke tidak. Begitu. Baru nampak Hilang di mata, di hati jangan. Dia menekenanglah dia sampai bila-bila macam tu. Jadi pantun tu deep sebenarnya. Ada cerita tak? Ini yang cantiknya pantun-pantun lama kita. Okey. Macam yang kedua tu, boleh saya teruskan yang kedua ke? Boleh. Kita orang ni sebenarnya terpegun. Terpegun ni. Tak apa, teruskan rasa terpegun itu, saya teruskan. Dengan cukup wangi bunga kesidang, makin pagi makin berbau. Okey, bunga kesidang kalau tak pernah tengok, kita boleh Google ya sebenarnya bunga kesidang tu rupa dia macam mana. Tapi kalau kita ada pokok kesidang, rumah saya ada pokok kesidang, bunga ni sangat wangi ya. Sangat wangi dan memang dia makin pagi makin berbau sebab tak ada pencemaran bau di mana-mana menjelang subuh dan sebagainya. Jadi wangilah kan. Okey, itu pembayang dia. Tapi berapa tinggi Gunung Ledang sudah daki baru ku tahu. Ini elemen-elemen dalam dipanggil, kalau kita buat pantun, ini yang cantik dia. Maknanya dia mengambil fenomena alam ataupun perkara-perkara atau bunga-bunga yang ada dalam alam Melayu. Ini antara bunga yang dalam alam Melayu, bunga kesidang, bunga melo, yang dalam rangkap saya yang berikut tu ada bunga tanjung ya. Bunga-bunga yang dekat. Jadi dalam mencipta pantun kan, orang dulu dia bukan sekadar menyamakan rima. Betul. Kadang-kadang kita ni raja sebab suka kan nak samakan rima tadi. Saya dengar pantun tadi tu menarik, tetapi saya faham tujuan dia untuk samakan rima. Betul, tetapi samakan kalau rima. orang dulu, tujuan dia selain dia memang automatik rima tu sama, rima ni maknanya bunyi pada hujung kan. Dan dia sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Mungkin tak dapat nak cerita semua, tapi tak apalah, kita faham sikit-sikit. Tapi pantun yang pucuk paus dari batu tadi kan nampak romantis sekali kan sebenarnya. Nampak ceritanya tu dekat situ dan kita baru faham sebenarnya maksud pantun tu. Tapi yang ketiga kita cuba nak huraikan dekat Puan Nisa. Okey. Bunga Tanjung, Kembang Bunga Semalam. Tanjung, Kembang Semalam, pohon tinggi tidak berduri. Okey, sebelum kita urai tu, kita kena kenal secara harafiah dulu ataupun secara literal. Pokok bunga Tanjung pokok dia besar, pokok dia tinggi. Kalau kita tengok dia bukan pokok renek lah, maknanya dia pokok yang tinggi. Bawah tu kita boleh berteduh sebab dia ialah rendang dan tapi tinggi dan rendang kan, dia besar kan pokok dia. Jadi apabila kita kata pokok Tanjung, bunga Tanjung, Kembang Semalam, memang bunga Tanjung ni orang tak petik. Bunga Tanjung ialah bunga yang orang tak, sebab pokok dia dah besar, bunga dia duduk dan tinggi pula. Ni kalau kat sekolah kita ada ni, kat ujung Padang selalunya ada. Dia wangi sangat dan bunga Tanjung ialah bunga yang dikutip. Dia bertabur kat situ. Jadi kalau kita nak buat pembayang pantun, barulah kita faham apabila orang buat pantun itu, pembayang dia tengok secara alami dia, keliling dia sebenarnya macam mana. Jadi tak adalah, misalnya saya pernah lah selalu orang buat pembayang pantun saja nak samakan rima, dia kata macam tahu. Ini orang Seremban. Jadi dia kata, dari Seremban ke Kuala Lumpur sepanjang jalan menembak rusa. Okey. Lah macam tu kan. Banyaknya orang sepanjang jalan. Jadi ataupun dia kata apa? Anak gajah dalam cawan. Dia kata, apa salah anak gajah tu duduk dalam cawan? Jadi nampak macam lucu, tetapi dia tak ada logik. Ya, tak ada maksud. Dan inilah dia kan. Jadi tak ada makna. Jadi kalau orang dulu ni lah indahnya pantun lama, kerana setiap yang disebutkan ni ialah jujur dan benar. Memang betul. Memang ada pokok bunga Tanjung tu memang orang kata Kembang Semalam pun tak ada masalah sebab
dia memang jatuh semalam pun dikutip masih wangi. Maknanya kehebat orang-orang hebat, orang yang duduk di tempat yang tinggi, walaupun dia sudah berada di tempat yang rendah, dia masih lagi memberikan khidmat dan sebagainya. Begitulah simbolik dia lah kan. Kemudian dipadankan dengan padanan gelombang besar di laut dalam kerana tuan saya kemari. Jadi maknanya walaupun apa cabaran macam hari ni, saya tercabar tak dapat nak pergi Seri Pentas, tak apa, boleh kita buat cara lain, kita jumpa dengan cara begini. Juga kerana borak kopitiam, saya kemari juga, kita jumpa juga walaupun penuh cabaran. Walau apa pun cabaran, betul. Wow. Contohlah beberapa pantun kita yang indah. Cuba lihat semula pantun-pantun lama kan, kita kaji. Dan kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan hari ini. Tapi saya punya nasihat yang paling paling mudah ya untuk kita buat pembayang ini ialah kenal alam, kenal flora dan fauna, kemudian kita tahu fungsi dia macam mana. Jadi kita takkan kata misalnya pokok pegaga tinggi menjulang. Pokok pegaga mana ada tinggi. Pokok pegaga tumbuh melata kan. Jadi kita kenal tau. Jadi apabila kita buat pembayang, jelas sangat apa sebenarnya yang kita boleh tunjukkan dan kaitkan dengan makna yang cuba disampaikan. Jadi kerana pantun dibaca daripada pembayangnya terus kepada makna. Bukan kita baca separuh je, pembayang kita buang makna je. Tak boleh. Dia tak sampai. Seni dia tak macam itulah membaca pantun. Wow. Itulah indahnya pantun. Sebab hari ni Zeti baru tahu sebenarnya yang bunga tanjung punya pokok tu dia tinggi tapi tak berduri. Dalam pantun Zeti belajar tahu. pasal alam ni ada buku ya daripada Puan Nisa ya. Oh, malam tadi sebab saya ni selalu buat program Anjung Kak Long. Anjung Kak Long ni kalau masuk di FB saya, FB Nisa Harun dan sebagainya, saya ada link dan sebagainya kan. Jadi di IG juga ada. Malam tadi setiap hari Jumaat, malam Sabtu lah, saya akan buat program-program berkaitan dengan pantun, dengan seni budaya. Jadi malam tadi bercerita tentang peribahasa, sudah ada pula kebetulan lah buku Dr. Muhammad Effendi ni. Tapi sebelum ni saya pernah membincangkan misalnya 7 bunga Melayu dalam pantun. Jadi 7 bunga Melayu dalam pantun, warna-warna dalam alam Melayu. Jadi macam mana orang Melayu menamakan warnanya dan kata. Ini berdasarkan teks, maknanya dalam teks-teks sigat lama kita kata macam mana, dalam pantun kata macam mana, dalam peribahasa menyebut warna-warna tertentu dan berkait juga dengan pantun. Ini boleh dikatakan aktiviti saya lah dalam menyemarakkan khususnya kepada generasi muda. Wow, Puan Nisa, insya-Allah satu hari nanti kita akan cuba join juga untuk belajar juga ni. Antara elemen-elemen yang kita boleh guna dekat dalam pantun, Puan Nisa. Ya, sebab walaupun tadi sebenarnya kita agak panjang tapi rasa sekejap. Ya, banyak yang kita perolehi pagi ni kan. Jadi Puan Nisa, terima kasih banyak-banyak ya sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam walaupun sama-sama tak dapat bersua muka. Wah, tiba-tiba. Nampak dia dah. Ni dah tak berani nak bagi pantun dah. Kan sebab tadi kita dah tahu dah kena ada makna, jadi kita macam jaga-jaga. Saya tamatkan dengan serangkap lagi. Berkelok-kelok jalan kedai banyak kuini. Mana nan elok bawalah balik, mana tak baik tinggalkan di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia pantun daripada sekolah di Negeri Sembilan lah daripada sekolah. Jadi Puan Nisa, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Itulah dia Ketua Satu Persatuan Penulis Negeri Sembilan, iaitu PEN. Ya.